Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya, Miza Usni Muhammad dalam Berita Tengah Malam. Kerajaan Negeri Pahang telah menggerakkan bantuan awal kepada penduduk terjejas banjir kilat di Janda Baik Bentong dan setakat ini 140 kediaman penduduk terkesan menerima bantuan awal kit makanan dan juga barangan keperluan asas. Ya, kit makanan dan juga barang-barang keperluan lah, seperti tilam, bantal dan sebagainya lah. Toto pun ada. Okay. Itu buat sementara waktu ni lah. Kit bantuan daripada APM. Lagi satu, untuk membantu penduduk-penduduk kampung ni juga, Majlis Tindakan Sosial Pahang akan mengadakan gotong royong lah untuk membersihkan rumah-rumah penduduk yang terlibat. Akan bermula pagi esok. Dalam kejadian, keadaan hujan lebat yang berlaku malam tadi telah mengakibatkan beberapa kampung di Janda Baik mengalami banjir kilat. Antara kampung terlibat, Kampung Sumsum, Kampung Pulau Santap dan Kampung Cemperoh serta beberapa resort dan chalet peranginan. Baik, dalam pada itu, insiden banjir kilat di Janda Baik turut menyebabkan pengusaha resort dan juga aktiviti rekreasi rugi ratusan ribu ringgit. Seorang pengusaha chalet dan kenderaan ATV, Muhammad Zaimi Mustafa berkata, premisnya mengalami banjir selepas 4 jam hujan turun tanpa henti di Kampung Pulau Santap, Janda Baik. Beliau hanya sempat menyelamatkan 10 buah ATV dan terpaksa reda apabila 25 buah lagi dihanyutkan arus banjir. Dalam kejadian banjir hujung tahun lalu, beliau turut kerugian selepas kehilangan 30 buah ATV. Kerugian hampir lebih kurang 200,000 macam tu. Dengan ATV hanyut, perlengkapan untuk membaiki, barang-barang peti ais kedai. Pada kejadian tahun sudah, bulan 12, saya tidak dapat apa-apa bantuan. Jadi kali kedua banjir di Kampung Janda Baik, ATV saya rugi juga, hanyut. Jadi minta ada pihak-pihak tertentu boleh bantu saya kat sini. Sementara itu, banjir di Sabah pula. Setakat petang tadi, seramai 1,826 orang daripada 698 keluarga dipindahkan di daerah Beaufort dan juga Tenom. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah, 20 pusat pemindahan sementara PPS diaktifkan di Tenom termasuk 5 PPS berstatus siap sedia. Keseluruhannya 1,608 penduduk daripada 638 keluarga di PPS Tenom dengan jumlah tertinggi 233 penduduk di PPS Rumah Kebudayaan Manggus. Ini diikuti 209 penduduk di PPS Rumah Kebudayaan Pomon Tomon, 167 penduduk di PPS Dewan Kebudayaan Mandalum Lama, diikuti PPS lain. PDRM, APM, Rela, di mana Jabatan Kesihatan turut bergerak untuk memeriksa setiap pusat pemindahan sementara yang telah diaktifkan untuk memastikan setiap mangsa-mangsa yang terkesan mendapat bantuan yang secukupnya dan juga maklumat bencana itu adalah lengkap dan tepat. Di Beaufort, hanya satu PPS dibuka di Dewan Salagon melibatkan 218 penduduk. Loji rawatan air LRA Pokok Sena yang terjejas akibat ban pecah di Telaga Batu Jitra Kedah telah beroperasi semula sepenuhnya 1 tengah hari tadi. Ban kecemasan dari Sungai Santap ke Sungai Pelubang siap dibina tengah malam semalam. Pembinaannya membolehkan kemasukan dan peningkatan air ke terusan tengah pada paras yang membolehkan LRA Pokok Sena beroperasi semula. Susulan itu, bekalan air terawat melibatkan 38,500 ekor pengguna di sekitar Pokok Sena dan sebahagian pendang dijangka pulih secara berperingkat hari ini. Bekalan air mentah dari terusan bandar telah dilepaskan berikutan belat yang telah dibina itu telah siap pada 12.20. 5 minit kemudian, air yang ditakung di
baraj pelubang tu dilepaskan, 6 jam kemudian air itu telah sampai ke LRA Pokok Senang. Tambahnya, LRA Bukit Pinang dan LRA Jenun Baru turut beroperasi 100%, sementara LRA Jenun Lama beroperasi 70%, berikutan masalah elektrikal dalaman dan tekanan air rendah. Sementara itu, Kedah memohon Kementerian Pertanian dan Industri Makanan segera membaiki runtuhan akibat ban pecah di Telaga Batu Jitra dan ia bagi memastikan sumber bekalan air untuk lebih 13,000 hektar sawah tidak terjejas. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Noor berkata kelewatan proses baik pulih dikhawatiri menjejaskan aktiviti penanaman dan pengeluaran padi hingga mengganggu rantaian bekalan makanan negara. Jadi kena repair. Saya dimaklumkan oleh MADA kemarin kos dia mungkin 1.5 hingga 1.8. Itu anggaran awal. Tapi kalau kita nak buat ban tu yang lebih kukuh kerana di situ ada tempat overflow. Kalau terusan tengah tu melimpah, di situlah tempat dia keluar. Di situlah runtuhnya. Mungkin perlu kepada struktur yang lebih kukuh, lebih kemas, kos dia lebih tinggi dan perlu disegerakan oleh agensi-agensi lah, MAFI dan juga patut Majlis Keselamatan Negara patut melihatlah isu ini kerana kita akan melibatkan food security, keselamatan makanan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob gembira melihat hubungan keluarga Malaysia di United Kingdom yang begitu rapat tanpa mengira kaum dan agama dan beliau berbangga dengan semangat yang dizahirkan kerana hubungan erat bukan sahaja di Malaysia malah juga di luar negara. Bukan saja kalangan student, kalangan pekerja, kalangan semua pihak daripada semua golongan saya lihat itu rapat. Inilah sebenarnya impian saya untuk melihat Malaysia sebagai satu rakyat Malaysia sebagai satu keluarga besar dan kita panggil keluarga Malaysia. Beliau menghadiri sambutan Hari Raya Aidilfitri bersama Diaspora Malaysia di London. Majlis dihadiri kira-kira 250 rakyat Malaysia yang bekerja dan melanjutkan pengajian di United Kingdom. Dalam pada itu, mereka mengambil peluang membangkitkan pelbagai isu dan masalah dihadapi untuk perhatian Perdana Menteri termasuk tambahan allowance kepada pelajar. Datuk Seri Ismail Sabri kemudiannya tiba di Washington untuk lawatan kerja 4 hari sempena sidang kemuncak khas Amerika Syarikat ASEAN. Beliau akan menyertai Presiden Joe Biden, Naib Presiden Kamala Harris dan 7 pemimpin ASEAN lain pada sidang kemuncak khas tersebut. Ketibaan Perdana Menteri pada 8.16 malam di Pangkalan Tentera Joint Base Andrew di Maryland disambut penasihat kanan kepada Ketua Protokol Amerika Syarikat Elsa Roberts dan Duta Amerika Syarikat ke Malaysia Brian McFetus. Turut hadir Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah, Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali serta Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan. Presiden Biden akan menganjurkan Majlis Makan Malam untuk pemimpin ASEAN di White House pada Khamis waktu tempatan. Ini akan diikuti dengan beberapa siri perbincangan di Jabatan Negara Amerika Syarikat pada hari berikutnya. Sidang kemuncak khas berkenaan seiring ulang tahun ke-45 hubungan dialog ASEAN dan Amerika Syarikat. Ia merupakan kali kedua dianjurkan oleh Presiden negara itu selepas Barack Obama pada Februari 2016. Misi Perdagangan dan Pelaburan di Amerika Syarikat dijangka menarik pelaburan baharu bernilai 14.62 bilion ringgit. Dan menurut Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, banyak syarikat yang berpangkalan di Amerika Syarikat menyatakan komitmen untuk mengembangkan operasi di Malaysia. Saya juga telah bertemu dengan beberapa syarikat utama Amerika Syarikat dalam tempoh 2 hari ini, khususnya yang terlibat dengan sektor-sektor teknologi tinggi termasuk Texas Instruments dan juga Indium. Mereka telah membuat keputusan untuk mengembangkan
pelaburan sedia ada di Malaysia dan mengekalkan Malaysia sebagai destinasi dan hub pelaburan di perantau ASEAN. Sementara itu, Duta Perwakilan Perdagangan Amerika Syarikat Catherine Tai menyambut baik cadangan Malaysia untuk menggerakkan semula Perjanjian Rangka Kerja Pelaburan TIFA. Malaysia secara dasarnya terbuka untuk berbincang lanjut mengenainya. Pada masa sama, Malaysia juga bersedia mengadakan perbincangan mengenai Rangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik IPEF yang dicadangkan Presiden Biden. Perkara itu dibangkitkan ketika mesyuarat bersama Setiausaha Perdagangan Amerika Syarikat Gina Raimondo. Perkembangan kes dua anggota polis trafik yang didakwa mengiring sebuah kenderaan dipandu orang awam dipercayai anak seorang ahli parlimen tanpa arahan rasmi. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata hasil siasatan mengenainya akan diumum dalam masa terdekat dan tindakan tegas akan dikenakan terhadap kedua-dua anggota jika didapati bersalah. Jadi kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh anggota, kita akan ambil tindakan. Waktu ini kita telah pun menjalankan siasatan dalaman dan kita akan umumkan dalam sehari dua kesalahan yang telah mereka lakukan. Jelas Datuk Seri Hamzah lagi, garis panduan sedia ada sudah jelas termasuk menetapkan hanya individu dalam senarai khas dan mendapat persetujuan Ketua Polis Negara sahaja dibenar untuk menggunakan khidmat polis pengiring. Sabtu lalu tular di media sosial sebuah video memaparkan dua anggota polis trafik mengiringi sebuah kenderaan dipandu orang awam dipercayai anak seorang ahli parlimen di Georgetown, Pulau Pinang. Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MAFCOM sedang menyiasat beberapa aduan mengenai syarikat penerbangan yang mengubah jadual penerbangan secara sembarangan tanpa notis mencukupi kepada penumpang. MAFCOM turut mengarahkan syarikat penerbangan mengemukakan semua data mengenai gangguan jadual penerbangan sepanjang tempoh perayaan dari 29 April hingga 9 Mei 2022. Ini membolehkan Suruhanjaya itu mendapat maklumat yang objektif, tepat dan menyeluruh mengenai situasi berkenaan. Data tersebut merangkumi jadual penerbangan sebenar berbanding jumlah penerbangan yang dijadualkan semula oleh semua syarikat penerbangan terbabit. Di bawah Kod Pelindungan Pengguna Penerbangan Malaysia MACPC, syarikat penerbangan dihendaki menyampaikan sebarang perubahan status penerbangan kepada pengguna secepat mungkin. Pengguna yang menghadapi kelewatan atau masalah penerbangan dan tidak mendapat layanan yang sewajarnya diminta membuat aduan rasmi kepada syarikat penerbangan terlibat. Pengguna juga digalakkan mengemukakan aduan kepada MAFCOM melalui laman web FlySmart atau aplikasi FlySmart bersama-sama dokumentasi berkaitan bagi memudahkan penyiasatan. Sementara itu, syarikat penerbangan tambang rendah AirAsia mengambil maklum dan memohon maaf kepada penumpang yang mengalami kesulitan akibat penjadualan semula beberapa penerbangannya. Ketua Pegawai Eksekutif AirAsia Malaysia, Riyad Asmat berkata, beberapa faktor dan insiden yang tidak dapat dielakkan telah mengakibatkan kelewatan di luar jangkaan serta kawalan syarikat berkenaan. AirAsia jelasnya berusaha memastikan kesan gangguan paling minimum bagi semua pengguna dan menjamin ketibaan mereka ke destinasi secepat mungkin termasuk membuat penerbangan khas bagi penumpang terkandas. Antara faktor yang menyumbang kepada penjadualan semula penerbangan ialah permintaan yang mendadak bagi penerbangan domestik dan pembukaan sempadan negara sejak 1 April lalu. Ketika ini, AirAsia Malaysia beroperasi hanya dengan 40 pesawat berbanding hampir 100 pesawat semasa pra-pandemik. Ini berikutan giliran menunggu yang lama bagi kemudahan penyelenggaraan pesawat di negara ini dan serantau. Keutamaan AirAsia buat masa ini ialah meminimumkan pembatalan penerbangan dan memastikan semua pengguna tiba di destinasi masing-masing dengan selamat. Perubahan pada jadual penerbangan akan dimaklumkan kepada penumpang menerusi email dan khidmat pesanan ringkas.
Seorang lelaki didakwa di 5 mahkamah magistrate di ibu negara atas 5 pertuduhan menipu dalam urusan sewa tapak bazar Ramadan di Stadium Bukit Jalil dan tapak bazar yang tidak wujud membabitkan wang berjumlah RM10,800. Muhammad Nurul Akbar Maula Yusof, 20 tahun, mengaku tidak bersalah atas semua pertuduhan. Mereka yang ditipu tertuduh terdiri seorang lelaki dan 4 wanita berusia antara 24 hingga 35 tahun. Perbuatan itu dilakukan di sekitar Ceras, Puchong dan Bukit Jalil antara 7 Februari hingga 30 Mac lalu. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 417 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 5 tahun atau dengan denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,700 bagi kesemua pertuduhan. Sebutan semula kes ditetapkan pada 13 Jun serta 4 dan 26 Julai ini. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI menyasarkan pengurangan 30% kebergantungan terhadap import jagung bijian menjelang 2030. Malah menurut Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan MAFI, Datuk Badul Hisham Muhammad, MAFI sedang berusaha mengurangkan kebergantungan import dengan mengeluarkan sendiri jagung bijian menjelang 2030. Jelas beliau sebanyak 4 juta tan metrik jagung diperlukan setiap tahun. Ia bersamaan RM6.2 bilion nilai import produk berkenaan bagi memenuhi keperluan industri ternakan negara. Dan kita sedang berbincang dengan pemain-pemain industri sawit, sekiranya mereka dapat memperuntukkan 10% daripada tanah yang mereka ada, maka kita sudah boleh menghasilkan sekitar 600,000 hektar kawasan penanaman jagung bijian yang mampu menghasilkan sekitar 3 juta tan. Jadi ini bermakna bukan setakat 30%. Kalau semua masuk, semua bersetuju untuk bersama kita boleh mencapai sekitar 70% daripada keperluan negara. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program walkabout penuaian jagung bijian di Cuping Perlis pagi tadi. Orang ramai diingatkan agar tidak menggunakan produk dan kosmetik tidak berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu melalui cawangan penguatkuasaan farmasi negeri giat menjalankan pemantauan ke atas produk kesihatan di negeri itu. Kami di Jabatan Kesihatan sebenarnya memohon sangat supaya semua masyarakat ni faham dan juga sedar untuk membeli menggunakan barang-barang ataupun produk tadi dengan bahan kosmetik, biarlah yang berdaftar dengan KKM ataupun yang ada notifikasi tadi. Tambah beliau, sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, 121 operasi dan serbuan telah dilaksanakan ke atas pelbagai premis yang beroperasi secara dalam talian. Ia melibatkan 1,287 jenis produk dan kosmetik, manakala jumlah rampasan produk bagi tahun 2020 dan 2021 bernilai lebih RM1.1 juta. Garapan kisah dan gaya hidup Islam di seluruh negara yang disifatkan lebih dekat dengan diri penonton menjadikan program Syahadah musim ke-16 mendapat sambutan. Meski berbeza dari kelaziman musim terdahulu, tahun ini program terbitan RTM ini menampilkan keistimewaan tersendiri khususnya dalam memperkenalkan budaya Islam dalam kalangan pelbagai etnik minoriti di Sabah dan juga Sarawak. Kandungan-kandungan tempatan juga kita melihat dari Islamic content masih jarang diangkat ke pelbagaian cerita, ke pelbagaian latar, ke pelbagaian komuniti-komuniti minoriti Islam dalam di Sabah dan Sarawak. Saya rasa satu tarikan yang sangat menarik untuk kita angkat. Bagi penonton setia program Syahadah, Farah Adila Hanum Khairuddin, meskipun Syahadah musim ke-16 telah melabuhkan tirai, namun nilai keinsafan dokumentari itu masih membekas dalam dirinya. Farah juga bertuah terpilih sebagai pemenang kuis terkumpul yang membawa pulang hadiah berupa pakej umrah musim sejuk dan percutian ke Jeddah. Kisah-kisah yang menarik
berkenaan dalam Malaysia. Dia banyak pasal etnik kan, memory, and then suku kaum yang kita tak tahu. Intipati dia yang banyak bagi saya iktibar yang boleh kita telusuri dan ambil iktibar macam mana kita boleh kaitkan dengan diri kita untuk jadi Muslim yang lebih sejatilah. Walaupun populariti Capal telah menjangkau zaman, ia masih mendapat sambutan dalam kalangan penggemarnya. Sepatu tradisi itu terus menjadi pilihan, apatah lagi padanan paling serasi digayakan dengan busana baju Melayu. Dan di Kepala Batas Pulau Pinang, usaha memertabatkan seni selipar kulit buatan tangan itu masih diteruskan. Kita ikuti laporan yang telah disediakan oleh wartawan Zatul Iqmah Muhammad Nur. Pengusaha capal Badril Syahidan Hashim yang bergelut dengan survival perniagaan sepanjang tempoh pandemik COVID-19 kini mampu menghela nafas lega. Tempahan capal yang meningkat 200% terutama sepanjang Aidilfitri ini ibarat tonik memulih kembali perniagaannya. Ia juga bukti jelas warisan kebanggaan masyarakat Melayu masih kekal diminati merentasi cita rasa berfashion seiring perubahan zaman. Berbekalkan pengalaman lebih 20 tahun, capal buatannya mula merentas Laut Cina Selatan untuk memenuhi permintaan pasaran luar negara. Untuk orang muda kita ni supaya kita orang yang nak kata lama sangat tu pun tak pertengahan ni bagi orang kata pendedahan pengenalan kepada generasi muda ni tentang capal dan penggunaan dia, yang tu penting keselesaan. Orang muda-muda ni banyak dia mahu benda selesa, dan kedua dia pun suka benda yang agak lain pada orang lain. Dari benda kelainan tu saya nak kena buat production warna yang pelik-pelik . Kalau dulu warna hitam, warna blue black tu, hitam biru hitam tu dengan warna putih, tiga warna. Lah ni dah kena masuk color maroon, color hijau pun kena bubuh juga. Badril juga yakin pemakaian capal terus relevan digayakan pada masa kini. Katanya jika sebelum ini kebanyakan pembeli dalam kalangan golongan berusia, kini capal buatannya juga diminati generasi muda. Sebab capal kan tradisi Melayu, jadi semakin lama anak muda semakin meninggalkan capal ni, jadi semakin lama orang tak kenal apa tu capal, apa tu tradisi Melayu. Jadi orang terlampau mengikut tradisi luar. Jadi bila kita menghargai tradisi Melayu kita, apabila kita pakai capal ni, rasa kita tak melupakan tradisi-tradisi orang-orang yang dulu. Jadi kita masih boleh kekalkan tradisi orang-orang yang dulu. Jadi kita kena dedahkan benda ni pada orang muda supaya kita kembali balik kepada adat dan adab kita orang Melayu. Sebab kebanyakannya boleh katakan majoriti orang lah ni budak-budak TikTok ni, dia tak tahu dah capar tu apa, dia tak tahu dah. Yang dia tahu kasut boot, kasut loafers, kasut Nike itu saja. Sedangkan capar adalah identiti kita, bangsa kita di tanah berdaulat ni. Ni awak pesan nak berniaga, nak ikut orang kan, nak berniaga ikut kita. Walau pelbagai fashion selipar dan kasut hujik di pasaran, namun ia bukan alasan untuk warisan tradisional ini terus dilupakan. Pelbagai usaha wajar dilakukan pelbagai pihak bagi memastikan warisan ini tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Zatul Iqmah Muhammad Nur, Berita RTM. Baik, menjelang pembukaan rasmi Sukan SEA Hanoi esok, kontingen Malaysia terus melakar kecemerlangan apabila meraih 3 lagi pingat emas pada hari ini. Dan kini Malaysia telah mengumpul 9 emas, 3 perak dan 9 gangsa setakat ini untuk berada di kedudukan kedua kutipan pingat Sukan SEA 2021. Wartawan Alif Ashraf Kamanur di Hanoi, Vietnam ada laporannya.
Kem Terjun Negara terus melakar kecemerlangan pada hari ini apabila membolot keseluruhan 8 pingat emas yang dipertandingkan sejak Ahad lalu. 2 emas yang dihadiahkan oleh Kem Terjun pada hari ini juga sekaligus melengkapkan sasaran 8 pingat emas ditetapkan kepada skuad Terjun Negara. Dalam saingan yang berlangsung di Aquatic Sport Palace Hanoi menyaksikan emas ke-8 Malaysia diperoleh menerusi Muhammad Syafiq Putih yang mengungguli acara akhir 3 meter papan anjal lelaki. Hari cemerlang buat kontingen Malaysia diteruskan pada hari ini menerusi gandingan Ratu Terjun Negara Datuk Pandelila Rinong dan Nur Dabita Sabri yang menghadiahkan pingat emas ke-9 Malaysia menerusi acara 10 meter platform seirama wanita. Perjalanan penuh dengan kejutan, training pun banyak cabaran, tapi masa pertandingan kami terjun dengan selamat dan saya berpuas hati dengan result. Saya rasa sangat selesa dengan Dabita Sabri sebab rhythm dia memang on point dan tak ada masalah dari segi chemistry juga. Jadi yang cuma perlu diimprovekan lagi ialah punya sendiri, punya individual teknik. Terdahulu, kontingen Malaysia meraih pingat emas ke-7 menerusi acara seni ganda lelaki menerusi pasangan Muhammad Taqiyuddin Hamid Sazlan Yuga. Berakhirlah sudah perjuangan skuad Terjun Negara dengan penutup yang cukup membanggakan Malaysia apabila hari ini 2 lagi pingat emas disumbangkan sekaligus sasaran membolot kesemua 8 acara dipertandingkan sudah tercapai. Ini merupakan permulaan yang cukup positif serta menjadi tonik baharu kepada atlet-atlet sukan lain untuk mengikuti jejak langkah skuad Terjun Negara dalam merealisasikan sasaran 36 pingat emas yang disasarkan. Alif Ashraf Kamanur dari Hanoi, Vietnam untuk Berita RTM. Dan ini pula berita gembira buat 16 atlet Universiti Teknologi MARA UiTM yang menyertai Sukan Si Hanoi. Kesemua mereka menerima wang saku berjumlah RM3,500 setiap seorang daripada UiTM sebagai pembakar semangat bagi aksi bersama kontingen Malaysia. Naib Chancellor UiTM Profesor Datuk Dr. Roziah Janur kesemua atlet universiti tersebut diharap mampu mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Saya nakkan kemenangan untuk Malaysia. Jadi kalau apa juga penglibatan kita, permainan ataupun jenis, tak kisah jenis apa sukan pun, kita nak kemenangan. Ini sangat penting dalam konteks meningkatkan imej negara dan juga imej UiTM. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis penyerahan wang saku kepada atlet UiTM di KLIA. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Teruskan amalan menjaga SOP untuk mengekang penularan COVID-19. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.